ke ni? Agaknya kan sukan apa yang kita nak main hari ni? Tengok alatan dah ada. Mesti kita nak belajar teknik yang betul kan? Kalau nak tahu, mesti ada guru dengan kita hari ni. Nak tahu siapa guru kita? Jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Kita sudah pun saksikan profil guru kita. Kita nampak kan ada Cikgu Nazril tu namanya, dan tentunya Cikgu Nazril bersama saya hari ni. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Cikgu, apa khabar hari ni Cikgu? Sihat. Kita sihat. Bersemangat Semangat je. Baik, kita pun sudah saksikan profil guru tadi. Boleh tak Cikgu perkenalkan diri kepada murid-murid di rumah? Okey, baik. Saya Muhammad Nazril bin Abdul Rahman, lebih dikenali sebagai Nazril Rahman. Telah bermain kriket sejak umur 10 tahun. Okey, dan dengan pasukan kebangsaan saya dah wakil pasukan negara 12 tahun sejak 2011. Cikgu, kan? saya tertanya juga ni, bukan ramai kita dapat jadi atlet negara kita. Ya, betul. Bagaimanakah rasa memikul tanggungjawab tu, Cikgu? Setiap kali saya main, saya akan sentiasa fikir saya main untuk negara. Sebab tu lencana kita sentiasa berada di jantung kita. Sebab apa? Bendera tu sentiasa berada di hati kita. Betul je. Naik bulu rumah saya cikgu dengar tu. Tapi betul tu, saya setuju. Kita banyak lakukan sebab kita patriotik kepada negara betul. kita. Dan cikgu, cerita sikit, apa sukan yang kita nak main hari ni? Saya nampak saya dah pegang ada alat di sini, ada bola di sana, ada sesuatu di sini juga. Apa yang kita nak main ni, cikgu? Okey, kita akan bermain kriket adiwira. Perbezaan dengan kriket biasa adalah kriket adiwira ni tak memerlukan peralatan yang sepenuhnya. Sebab apa? Peralatannya hanya plastik dan dia adalah selamat. Antara elemen yang diterapkan dalam sukan adiwira ni, kriket adiwira, adalah selamat, seronok dan senang. Ya. Okey, jadi sebab apa selamat? Sebab apa barangnya plastik dan bolanya adalah getah. Kalau dengan bola kriket, okey, bolanya keras dan perlu peralatan penuh. Helmet, sarung tangan dan sebagainya. Betul. Okey, jadi dengan bola getah ni, kena bola pun tak sakit. Tak sakit lah, selamat juga. Selamat. Sebab cikgu katakan tadi, selamat, seronok dan senang. Senangnya bermaksud kita boleh bermain di mana sahaja. Tepi jalan, tepi jalan lebih orang kata asalkan kita selamat kan? Asalkan kita selamat. Walaupun betul. bukan padang, tapi kita rasa kawasan tu selamat untuk dimain, kita boleh. Kalau kriket yang sebenar, kita perlukan padang yang betul untuk bermain. Padang yang agak luas saya rasa. Agak yang luas, betul. Baik. Dan tentunya cikgu ada juga katakan elemen seronok tu. Seronok, maksudnya kriket ni bukannya hanya untuk bermain untuk menang, tetapi kita hanya untuk enjoyment, untuk mendapatkan kemahiran tu. Sebab apa? Kriket adiwira ni diperkenalkan untuk pemula, iaitu beginner, untuk pada sesiapa yang baru nak kenal, tak kira umur jantina. Baik. So maksudnya dalam kriket adiwira ni perempuan pun boleh bermain kriket adiwira ni. Perempuan boleh, lelaki boleh, kalau ada adik-adik ataupun mungkin mereka dalam sekolah menengah ya, sekolah menengah dah masuk universiti pun boleh. Baru nak kenal dengan sukan kriket ni, boleh cuba kriket adiwira. Baik cikgu, saya perhatikan di hadapan kita ni, saya pun ada pegang satu alatan ni cikgu. Apakah nama alat ini? Kalau cikgu boleh kenalkan. Ini adalah kayu pemukul. Kayu pemukul. Dalam istilahnya ialah bat cricket. Bat cricket. Bat cricket adalah dibuat daripada kayu. Tapi untuk adiwira ni semuanya adalah peralatan plastik. Dan bolanya adalah bola getah, ataupun boleh tak ada bola ni, boleh guna bola tenis. Bola tenis. Bola tenis kalau kena badan pun tak sakit, betul. Kurang sakit. Kurang sakit sikit. So permainan adiwira ni memerlukan kos yang sangat rendah untuk kita bermain. Selalu orang cakap bila main kriket kena beli kelengkapan. Nak kena beli semua tu dengan helmet dengan cikgu saya tengok. Betul. Which is kita memerlukan kos yang tinggi. Jadi untuk permulaan atau di sekolah-sekolah yang baru mula main kriket, kita boleh gunakan peralatan adiwira. Janji pelajar di sekolah seronok, selamat dan senang. Penting tu murid-murid kat rumah. Cikgu, kenalkan dengan kita apa alat ni cikgu? Dan saya perhatikan ada sesuatu di atasnya. Macam ada pagar ni. Keseluruhan ni adalah dipanggil kayu pancang. Kayu pancang. Atau dalam English dia adalah stump. Dan ini adalah bails. Bails ya? Fungsi bails ni adalah contoh. Kalau bola terkena dan bails ni jatuh ke atas tanah, pemukul akan mati.
So lebih lanjut saya akan terangkan pada episod yang akan. Dia mati dalam sukan ni bukannya sebenarnya cikgu. Kira dia keluar dia daripada kalah turn tu. Kalah. Pusingan tu. Baik cikgu. Tentu kita tertanya-tanya juga, ramai-ramai kita nak kumpul kawan-kawan kan. Macam saya nak main kriket sekarang, berapa orang yang kita perlukan cikgu untuk mengada satu pasukan? Okey, kalau perlawanan kriket adiwira yang sebenar, alright, kita memerlukan 8 lawan 8. 8 lawan 8. Tapi untuk permainan kalau rasa untuk for fun, untuk suka-suka, berapa-berapa pun tak boleh. Berapa-berapa pun boleh. Asalkan kita boleh berlatih lah. Betul. Cikgu, kadang-kadang kan mestilah kalau kita dah belajar, kita dah tahu alatan, kita dah tahu mungkin kejap lagi tentu kita nak tahu cara-cara nak main kan. Kita nak tahu serba sedikit sejarah kriket ni cikgu. Okey. Kriket sebenarnya dah dari zaman sebelum merdeka lagi. Tapi kriket adiwira ni telah mendapat kerjasama daripada pihak KPM dengan Persatuan Kriket Malaysia untuk dibawa masuk ke dalam sekolah di seluruh Malaysia. Okey, itu sebab tu pihak Persatuan Kriket Malaysia telah mengambil inisiatif untuk memperkenal dan mempromosikan kriket dengan membawa masuk adiwira, iaitu senang, selamat dan seronok. Seronok. Saya setuju tu, ada 3 elemen penting di situ dan saya rasa kita amat bertuah hari ni kerana guru yang akan mengajar kita kriket ni ialah pemain negara sekarang tu. Bukan canang-canang tu. Saya rasa memang pelatih yang akan banyak bagi ilmu kat kita. Dan sekarang kita akan berehat sebentar. Mesti anda semua nak tahu dengan lebih lanjut kan? Terus bersama kami di Didik TV KPM dalam mana? Slot Sukan. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot sukan bersama saya Hanif Sean dan permainan yang kita akan main hari ini begitu menarik. Saya sekarang sedang pegang kayu pemukul. Permainan apa ini? Tentunya kriket adiwira. Bersama saya ialah Cikgu Nazril. Cikgu, saya dah nampak kita ada macam-macam dah dekat sini ni. Betul. Adakah kita akan belajar teknik-teknik bermain pula ni, Cikgu? Okey, ini adalah teknik asas untuk memukul. Teknik asas memukul. Ya, betul. Sebab apa dia kalau nak kata teknik tu ada orang kata lebih daripada 10 teknik untuk memukul. Lebih dari 10 teknik untuk memukul saja, cikgu. Tapi untuk permulaan ni kita ajar yang paling asas. Baik. Okey, iaitu cara pegang bat, cara berdiri dan cara pukul. Memegang kayu mukul ni, cara berdiri dan cara memukul. Betul. Murid-murid kat rumah, cuba kita betul-betul bagi perhatian ni dekat cikgu kita ni. Okay. Baiklah cikgu, bagaimanakah cara saya nak pegang kayu pemukul ni? Pertama sekali, dekat ini adalah bahagian depan dan ini adalah bahagian belakang. Bahagian belakang ni adalah ada macam tulang belakang. Ada tulang belakang. Tulang belakang kayu pemukul ataupun lebih dikenali sebagai spine. Spine. Dia macam kita manusia, kita ada tulang belakang dan kemudian dua ni adalah bahu kayu pemukul. Oh, panjang leher ni cikgu. Panjang macam leher tu. Ni bahu. Ni tulang belakang ni panjang leher dia. Betul. Okey. Dan di sini pada bahagian warna hitam ni adalah tempat kita memegang kayu pemukul. Baik. Okey. Jadi cara pertama, okey. Hanif nampak ya tulang belakang ni? Tulang belakang. Okey, Hanif cuba buat macam ni. Tangan kiri. Tangan kiri letakkan sebaris dengan tulang belakang ni. Yang di tengah ni letakkan sebaris dan tarik sampai hujung. Baik. Saya akan pegang macam ni. Oh, pegang belah sini. Maaf. Okay. Baiklah, saya akan letak di sini. Saya akan turun tangan kiri sampai hujung. Okey. Dan kemudian sama juga buat bentuk V. Sama juga daripada bawah tarik sampai rapat ke sini. Sampai rapat dengan tangan kiri tadi. Tangan kiri. Okay, saya letak seperti ini, rapat. Okey, Hanif dah boleh main kriket. Baik. Saya dah boleh main kriket. Dah boleh main. Tapi saya rasa nak kena betulkan sikit cara pegang tangan ni. Macam ni lah juga. Pegang dah betul. Posisi dia. Posisi dah betul. Gaya dah ada. Gaya A. Okey, kemudian posisi berdiri. Posisi berdiri pula. Posisi berdiri. Okey, ini kayu pancang tadi dan kita kena berdiri hadapan sedikit daripada kayu pancang. Sebab apa? Kalau terlalu rapat, kita boleh berkemungkinan akan pukul pada kayu pancang dan pemukul tu akan out. Okey. Jadi ke hadapan sikit, iaitu lebih kurang dalam 4 kaki. 4 kaki Okey, seperti yang kau ni, umpama sebaris. Okey, so kita kena berdiri, buka kaki seluas bahu.
Buka kaki seluas bahu. Baik, cikgu. Ikut keselesaan. Macam tu saya akan buat sini. Baik. Seperti Buka kaki seluas bahu. Kemudian tangan yang pegang beg tadi, tangan yang pegang kayu pemukul tadi, letakkan di bahagian kaki kanan. Bahagian kaki kanan. Macam ni. Dan bengkok sedikit lutut. Bengkok sedikit lutut. Bukannya kita nak tegak macam tu lah cikgu. Sebab bengkok bila sedikit. lutut kita bengkok sedikit, kita akan lebih senang bergerak berbanding lutut lurus. Baik, narik cikgu tu. Alright. So, bila dah sini, pembaling akan datang dari sebelah arah sana. So, kepala kita pandang ke arah pembaling. Ke arah pembaling ya. Contoh macam Hanif pandang saya adalah pembaling, Hanif adalah pemukul. So Hanif kena pandang saya. Seperti ini cikgu ya. Ya, betul. Cikgu, saya tertanya juga, kalau seperti cikgu katakan cikgu berdiri di sebelah sana. Kalau berdiri di sebelah sini, mungkin pemain itu kidal ke cikgu? Okey, betul. Kidal. Kidal boleh. Bergantung kepada dominan pelajar tersebut. Tangan dominan tersebut. ya. Ya, macam saya kanan. Okey, saya akan tangan kanan saya berada di bahagian bahu kayu pemukul. Okey, kalau ke kiri, pelajar tu tangan dominan di kiri, tangan kiri dia perlu berada dekat dengan bahu kayu pemukul. So posisi dia akan berubah. Dan tangan kanan yang bukan dominan berada di hujung kayu. Okey? Dan posisi dia perlu sama juga. Baik. Buka kaki seluas bahu, bengkokkan sedikit lutut dan pandang ke arah pembaling. Murid-murid kita kat rumah tu macam pembaling lah cikgu. Betul-betul dalam kita punya Okey, so macam saya adalah pemukul kanan. Okey, saya akan berdiri kena sebaris dengan kayu pancang. Sebab apa kita tak boleh duduk sana, duduk luar atau ni? Sebab apa nanti pembaling boleh baling straight ke bills tu cikgu tadi. Kayu pancang. Kayu pancang, baik. So tugas kita adalah jaga. Kita nak kena melindungi kayu pancang ni. Ya, betul, melindungi, dan kita perlu pukul. Kalau bola datang lurus, kita kena pukul bola tersebut. Begitu. Baik cikgu. Ini adalah umpama nyawa kita. Kita tak boleh lepaskan bola kena kayu pancang ini. Nyawa kita dalam permainan kriket Adiwira ni, ingat betul. Kayu pancang ya. Baik cikgu, tadi cikgu telah katakan kita buka kaki seluas bahu, itu nombor 1. Betul. Nombor 2, lutut bengkok sedikit. Ya, jangan bengkok lebih-lebih ataupun tegak. Betul. Kemudian kayu pemukul berada di sebelah kaki yang berdekatan bersebelahan dengan kayu pancang, supaya kita akan memandang ke arah harapan, iaitu ke arah pembaling. Betul. Badan bagaimana cikgu? Badan bengkok sedikit. Bengkok sedikit. Sedikit saja, tak perlu banyak, tak terlampau rendah. Baik. Dan tak terlampau tegak. Kalau orang tu terlalu tinggi cikgu, dia ikut keselesaan yang penting. Dia kita tak boleh nak cakap itu adalah perkara yang paling betul. Tak, ikut keselesaan masing-masing. Dan ini adalah teknik yang paling asas. Teknik yang paling asas ya. Kalau di peringkat antarabangsa ada je skill masing-masing, teknik masing-masing. Tapi ini adalah peringkat permulaan, kita mengajar yang teknik yang asas. Baik cikgu. Okey. Apa lagi yang cikgu ada mengenai teknik untuk memukul ni cikgu? Itu adalah teknik asas apabila kita berdiri, dan kemudian untuk pukul bola. Saya jemput Nagin. Untuk pengetahuan murid-murid di rumah, Nagin adalah murid yang dah lama dah kan Nagin main kriket ni. Ya, juga pemenang banyak anugerah di peringkat MSSM ya. Kan cikgu? Betul. Dia menang banyak 3 anugerah, iaitu best pemukul terbaik, pembaling terbaik, dan pemain keseluruhan terbaik. Pemukul terbaik, pembaling terbaik, pemain keseluruhan terbaik. Betul. Sebab bawah 12. Pemukul terbaik tu saya akan jarak sikit. Saya rasa pukul ni kuat ni. Ya, baik betul. Juga. Silakan, apa yang kita nak tunjuk ni? Okey, Nagin akan berada dalam posisi yang sebenar. Okey, saya akan letak bola di atas kon ini. Baik, tadi cikgu ada tunjuk kaki harus berada di hadapan ni cikgu. Perlu melangkah ke arah bola. Melangkah ke arah bola. Ke arah bola. Kemudian mata sentiasa tengok bola. Okey, mata sentiasa tengok bola. Baik. Dan kayu pemukul haruslah turun mengikut arah bola dan memukul di kawasan penuh. Okey, di kawasan penuh ni. Okey, kawasan penuh untuk mendapat pukulan yang maksima. Pukulan yang maksima. Andai kata tertutup sedikit
kita tak dapat pukulan yang maksima. Oh, maksud cikgu sepenuhnya kita harus yang betul-betul Di bawah, ke arah harapan cikgu. Ya, Tak boleh terbengkok sikit ke dalam sikit ke. Betul. Baik. Kalau tidak nanti kita tak dapat pukulan maksima. Okey, kita cuba demo yang pertama, Nagin. Okey. So maksudnya permukaan kayu ni haruslah ke arah target bola tersebut. Baik. Ke arah mana yang kita ingin tuju tu cikgu, Ya, kita betul. pukul ke arah sana. Betul. Maknanya kita nak bermain sikit dengan kita punya pihak lawan tu. Bukannya kita pukul depan saja. Betul. Kita main sikit kiri atau kanan lah Ya, bagi betul. menyusahkan dia orang. Betul. Penting tu. Sebab Penting. ada skill untuk mencari larian. Baik. Saya rasa tu nanti mesti ada tu. Kita akan bincang nanti. Okey. Baik. Alright. So saya akan Nagin akan tunjuk beberapa demo. Okey. Alright. So okay, go. Pukul dia. Alright. So ini begitu. adalah latihan asas. Baik. Okey, bagi seorang yang pemula. Okey. Supaya kita go untuk ansur maju. Untuk Pemukul ansur tersebut. maju. Okey, supaya dia dapat adaptasi dengan aktiviti ni. Okey, go. Okey, Begitu. alright. Cikgu, So- saya perhatikan ketika Nagin habis, dia seperti seorang wira di situ, cikgu. Macam kita pendekar di situ. Apakah posisi terakhir yang telah Nagin tunjukkan tadi? Ini adalah ansur maju, okey, di mana apabila dia impact bat kayu dengan bola, okey, dia haruslah ada ansur maju. Baik. In English is follow through. Follow through. So, ansur maju tu haruslah ke arah pukulan bola tersebut. Menarik. Memang nak kena tahan dalam posisi itu ke Itu cikgu? adalah asas. Wah, asas. Okey, Asas. saya dah sebenarnya tak sabar-sabar ni. Banyak boleh belajar. boleh juga untuk dia pukul dengan full swing. Full swing swing. maksudnya sampai ke depan dan tarik ke belakang. Baik, Itu adalah menarik. full swing. So untuk asas kita pergi untuk separuh sahaja. Separuh saja. Ah. Boleh kita tengok sekali lagi, cikgu? Okey, boleh. Baiklah, Nagin akan tunjuk tadi. Okey. Nagin, saya akan cuba buat dengan Nagin. Baik, cikgu tadi permulaan kita ialah kaki saya akan buka selebar bahu. Betul? Kemudian lutut saya bengkok sedikit. Betul? Dan kayu pemukul akan berada di sebelah kaki berdekatan dengan kayu pancang lah. Betul. Seperti situ. Betul. Kemudian saya kena ikut Nagin di sini. Ya, betul. Kemudian Okey. kita angkat. Saya akan buat sequence untuk pukulan. Okey. Bila satu, kaki melangkah ke arah bola. Melangkah, Dua, kayu angkat ke belakang. kayu angkat ke belakang. Tiga, pukul bola. Pukul bola. Okey. Boleh ikut saya punya nombor. Boleh, cikgu. Okey. Satu. Satu, kaki ke hadapan. Okey. Dua. Kayu pemukul angkat ke atas. Tiga. Tiga, kita pukul bola. Nagin dia lagi cantik dia saya tu. Macam ni juga. Tak apa, dia Itu yang kita menang anugerah tu. Ya, itu dia saya boleh baru menang belajar anugerah. tu. Baik. Kalau Hanif dah 2-3 tahun, insya-Allah Hanif Boleh menang juga anugerah. Tapi cara saya betul ke cikgu? Kalau saya pukul Betul. seperti ini dan kita Pemindahan berat badan daripada belakang ke hadapan. Baik. Ini adalah posisi yang betul. Ini betul Maksudnya Hanif pindahkan posisi daripada belakang ke hadapan. Kita menggunakan momentum dari badan Betul. tu mendapat kuasa Sebab daya tu, untuk mukul bola. Bat ini perlu waktu nombor 2, bat ni kena tolak dari belakang untuk mendapat momentum. Momentum untuk pukul bola tersebut. Baik, cikgu. Menarik. Okey. Latihan yang seterusnya Ya, cikgu. apabila Silakan. dah letak bola tadi, bola statik tadi. So saya akan buat drop ball. Drop ball. Saya letak bola. Okey, kemudian Nagin akan pukul. Okey, ready. Okey. Begitu. Kenapa dia tak balance? Sebab apa? Permukaan kaki tak penuh. Permukaan kaki tak penuh. Kalau contoh Hanif diri macam ni, okey, Hanif akan hilang Keseimbangan di situ, cikgu. Jadi kaki perlu penuh. Tapak kaki perlu penuh di atas lantai. Sepenuhnya di atas lantai. Baik. Itu adalah lebih imbang. Betul. Kalau badan kita seimbang, barulah kita boleh pukul dengan lebih selesa dan kuat. Lebih saya kuat, pasti. betul. Alright. Drop ball juga. Drop ball. Okey, langkah lagi sikit ke hadapan. Pukul. Baik. Bukan defense, pukul. Saya akan pukul. Yes. Okey, dua lagi.
Yang saya rasa menarik tu sebab kalau macam saya nampak bola tu tapi mungkin saya tak dapat terkena bola tu. Bagaimana Nagin dapat fokus? Macam mana kita nak fokus pada bola tu? Mata sentiasa lihat pada bola. Pada bola. Baik. Okey, Hanif nak cuba? Boleh cikgu. Okey. Saya akan cuba di sini Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni tangan kena rapat. Tangan kena rapat. Okey. Baik, boleh berikan Bengkokkan rumah. lutut sedikit. Bengkok lutut sedikit. Okey. Ready? Badan ke hadapan sedikit. Badan ke hadapan sikit. Pemindahan tenaga. Baik. Saya rasa okey, saya akan cuba lagi. Alright. Okey, no. Baik. Boleh cikgu? Boleh? Itu Satu lagi, cuba. Satu lagi. Baik. Satu Okey. lagi. Kita kata practice makes perfect. Lagi Betul. banyak kita berlatih, lebih sempurna cara kita Sebab main tu. adaptasi otot-otot kita. Ya. Hanif tak tengok bola. Itulah sebab soalan saya tadi. Saya cakap macam mana Nagin boleh pukul semua. Saya terlepas satu tu. Sebab Hanif tak tengok bola. Tak tengok bola. Maksudnya fokus pada bola ni kena tinggi. Baik, betul. Sebab apa? Kalau dalam kriket dia akan cakap satu bola hanya datang sekali. Peluang tu one sekali ball at je. a time. One ball at a time. Baik. Sebab tadi masa cikgu dah puji, kepala saya fokus kepada pujian. Tak tengok bola kan cikgu cakap. Jadi, Kena adik-adik fokus di rumah, kepada bola. Fokus pada bola, bukan fokus pada pujian. Baiklah, cikgu, saya rasa macam-macam dah kita belajar dalam segmen ni mengenai memukul bola tadi dengan cara memegang posisi badannya dengan murid kita, adik Nagin kita tadi. Saya rasa begitu menarik dan sekarang cikgu kita akan berehat sebentar. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami dalam mana slot sukan di Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot sukan dan saya rasa apa yang menarik, kita tentunya akan belajar mengenai kriket adiwira. Itulah sukan yang sama-sama kita akan teroka bersama saya ialah Cikgu Nazril. Cikgu Nazril ni jangan main-main tau, ni pemain negara kita. Dan juga adik Auf. Adik Auf dah 4 tahun kan? 4 tahun ni kita tentunya dengan mereka yang sangat berpengalaman. Baik cikgu, dalam segmen ni kita nak belajar lagi teknik memukul. Betul. Ya cikgu, apakah teknik-teknik memukul itu cikgu? Okey, teknik memukul kali ini adalah seperti situasi yang sebenar. Okey, di mana saya akan lemparkan bola dan adik Auf akan pukul bola tersebut ke semua arah. Maksudnya dalam kriket adiwira ni 360 darjah. Tak kisah keliling dia boleh pukul. Menarik cikgu. Cikgu, Ya, kita boleh pukul ke belakang boleh cikgu? Boleh. Ini adalah teknik-teknik kita nak muslihat sikit daripada kita punya pihak lawan ya. Betul. Baik. So maksudnya pembaling akan baling dan adik Auf akan pukul. Kemudian dia akan pilih kat mana yang dia nak pukul. Yang dia rasa dia punya kekuatan. Mengikut kekuatan dan juga mengikut strategi permainan pasukan adik Auf kita. Betul. Sebab apa? Dia perlu pukul sejauh yang mungkin untuk mendapatkan larian mata. Okay. Kalau dah pukul jauh-jauh tu, maknanya pihak lawan nak kena kejar bola tu dan lagi dia ada jauh. peluang untuk mendapatkan mata larian tersebut. Baik cikgu. Menarik tu, jom kita sama-sama kita nak belajar ni. Bagaimanakah teknik memukul ni cikgu? Okey, macam biasa juga tadi, posisi yang sebenar dan saya akan buat lemparan. Okey, dan adik Auf akan pukul bola tersebut. Baik. So ini adalah teknik latihan ansur maju yang seterusnya. Tadi kita dah buat bola statik, bola drop. Sekarang ni latihan seterusnya. Okey? Di mana cikgu akan baling bola tu. Saya cikgu akan baling bola tersebut. Baik. So, Okey. Adik Auf ready? Kalau kita posisi cikgu seperti yang kita belajar, bagaimana? Kita kaki haruslah buka selebar bahu kita. Ya, betul. Kemudian lutut kita bengkok sedikit. Betul. Pegang bat. Maaflah saya letak bola saya dalam kocek saya kejap. Pegang bat dan letakkan bat di kaki sebelah kanan yang berdekatan dengan kayu pancang. Ya, betul. Kemudian kita pukul. Ada teknik-teknik tertentu di situ. Ya, betul. Baik. Okey, sekarang ni adik Auf akan tunjukkan cara pukulan yang mana 360 darjah. 360 So, Hanif darjah. duduk belakang kayu pancang. Belakang kayu pancang. Hanif duduk belakang kayu pancang. Saya belakang kayu pancang. Saya takut nanti adik ni pukul kat Hanif. Nanti bola kena muka saya. Okey, Baik, ready? yang penting kita ingat cikgu, selamat kan? Selamat. Murid-murid kat rumah, ingat elemen selamat tu sangat penting kalau kita nak main kriket adiwira ni. Tengok dulu kiri kanan, tak ada rumah jiran, ibu bapa ke apa, takut bola kena orang. Bola kena cermin rumah pun bahaya. Bola kena cermin rumah, cermin kereta, jaga tu. Baik, silakan. Okey, ready? cikgu. Alright.
Okey. Silakan. Pukul belakang. Okey, sana. Alright, tak go. apa, tak apa. Boleh lagi tu. Okey. Kuat Okey, Hanif nak cuba? Boleh Hanif je nak ke? cuba. Okey, adik. Boleh je ke? adik Auf. Baik. Okey. Apa rahsia adik Auf ni? Kemain kuat pukul. Hanif, tangan pusing ke belakang. Okey, betul. Sini ya. Alright, ready. Mata fokus pada bola. Okey, good shot. Miss. Oh, itu apa? Itu namanya ball out. Ball out. Ball Dah out. jatuh Okey, dah tak bil apa. saya situ juga. Fokus pada bola, Hanif. Baik, saya fokus kepada bola. Ingat, fokus kepada bola. Ya. Boleh ke? Okey, sedia, selamat. Saya akan cuba. Ya. Okey. Ah. Good shot. Satu lagi. Bolehlah. 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 Untuk permulaan. Betul. Untuk permulaan juga. Okey, latihan ni, kenapa saya buat latihan ni? Sebab apa? Ini adalah umpama situasi perlawanan sebenar. Situasi Sebab apa? perlawanan sebenar. Pembaling akan baling daripada arah sana dan dia akan baling bola yang akan datang kepada badan kita. Baik. So sebab tu saya akan lemparkan bola tu supaya mereka bersedia untuk pukul situasi sebenar. Untuk pukul seperti itu. Cikgu, saya nak tanya juga. Sebab saya perhatikan adik Auf tentunya dengan 4 tahun pengalaman tadi, cantik pukulan dan kuat. Betul. Saya yang baru nak mula ni tadi, apakah mungkin kesalahan ataupun bahagian-bahagian mana yang saya boleh perbaiki supaya saya boleh jadi setanding dengan adik Auf dengan cikgu juga. Apa rahsia dia, cikgu? Okey, tak ada rahsia. Cumanya kita perlu buat latihan yang lebih kerap untuk mendapatkan skill dan koordinasi tersebut. Dalam permainan kriket ni kita perlukan koordinasi, iaitu bat dan mata, tangan semua untuk kita pukul bola. Untuk pukul bola, Untuk ya? pukul bola. So maksudnya kena perlu latihan yang lebih kerap. Latihan lebih kerap. Dan Ya. sebenarnya cikgu tadi pun ketika saya sedang cuba nak pukul bola tu, saya cuba ingat balik langkah-langkah yang cikgu mengajar Step. untuk pukul. Tapi saya rasa ketika bola datang, saya pun macam panik. Asalkan saya pukul, asalkan gerak. Ya, betul. Sebab apa? Hanif baru saja. Sangat baru, tapi Hanif dapat buat dengan ansur maju yang betul. Mana Hanif bergerak kaki ke hadapan, angkat bat tinggi dan pukul. Itu adalah jarang sekali orang boleh dapat lakukan. Tapi Hanif hebat. Sebab dapat kita lakukan. bagi perhatian sepenuhnya. Betul. Itu yang penting tu. Kita bagi perhatian sepenuhnya kepada segala yang guru kita ajar di situ. Baik cikgu, ada lagi yang cikgu ingin kongsi mengenai pukulan ni, cikgu? Pukulan ni selalunya kita mengikut arah bola. Okey, selalunya bola yang datang arah badan, kita akan lebih menjurus pukul ke arah belakang badan kita. Maksudnya bola yang datang straight dengan dia punya badan, pemukul akan lebih pukul ke arah sebelah sana. Dan bola yang bahagian luar badan, dalam istilah kriketnya, luar badan, pemukul akan lebih pukul ke arah sebelah hadapan badan pemukul. Jadi, sebab tu padang kriket adalah 360 darjah. Dia bukannya hadkan satu arah sahaja. Baik, menarik Sebab cikgu. tu tadi adik Auf dia pukul bahagian depan, bahagian tepi sana. So maksudnya 360 darjah. Itu mengikut dari arah bola, iaitu pembaling tersebut, cikgu. Itu pun Ya. saya pasti strategi pembaling itu. Ya, betul. Kalau ingin membaling bola berdekatan ataupun ke arah badan, Betul. Auf tadi, Ya, betul. ataupun ke arah luar badan, cikgu. Betul. Pembaling pun dia akan fikirkan apa kelemahan pemukul. Jadi Itu dari pemerhatian dan dia tu. pemerhatian. Okey, pemukul kena tahu apa kekuatan dan kelemahan dia untuk dia pukul. Kita Tapi kena untuk adiwira ni, uji-kaji tu. untuk adiwira ni kebiasaannya semua sama rata dan mereka tak tahu apa kekuatan dan kelemahan pemukul tersebut. Cikgu ada mengatakan kalau bola yang datang ke badan kita, selalunya kita akan pukul ke belakang. Ke belakang. Adakah peluang, cikgu, untuk kita mungkin muslihat kita, pembaling memang nak kita pukul ke belakang, tapi kita macam tak nak, kita pukul ke arah depan badan kita. Boleh ke, cikgu? Boleh, tapi kita kena ubah kita punya kedudukan posisi. Selalunya tadi kita duduk sebaris dengan Kayu stump, pancang tadi. Kayu pancang. Okey. Kalau kita contoh dia baling garisan ini, kita boleh ke sebelah sini dan kita pukul sebelah sana. Maknanya ketika bola tu akan dibaling, kita akan bergerak cepat-cepat dan kita pukul
arah yang berlainan. Itu bunyi agak maju sikit. Agak maju. Itu ansur maju yang Seterusnya. Menarik cikgu. Dan cikgu katakan tadi, cikgu ada katakan bahawa padang kriket ni kita boleh pukul 360 darjah ke depan, ke belakang, ataupun ke belakang kayu pancang sana. Sebenarnya berapa saiz padang kriket ni cikgu? Saiz kalau selalunya untuk Adiwira tiada saiz sebab dia open. Okey, tapi kalau permainan kriket yang sebenar, dia akan lebih kurang dalam minimum adalah 60 meter daripada tengah pitch panggil. Daripada tengah pitch, daripada pusat di mana pembaling tadi berdiri, ya, cikgu. Betul. 60 meter jejari. Jejari ke seluruh padas. Sebab tu dipanggil 360 darjah. Oh, luas betul tu cikgu. Saya tak boleh bayangkan kalau kita pukul bola jauh, nak kena lari, nak kena ambil bola tu. Betul. Bukan saja nak menguji kepantasan larian kita dan juga kita punya stamina. Stamina, kekuatan dan macam-macam lagi. Oh, macam-macam ni kita nak kena rancang, nak kena ada strategi di sana. Banyak strategi. Baik, cikgu, ada cikgu nak kongsi tips sedikit tak? Seperti saya tengok adik Auf pun sudah sangat mahir. Saya tengok situ. Apa lagi tips cikgu jika ada bola yang datang ke badan, mungkin kita ada strategi sendiri ke, plan kita sendiri ke, macam mana? Okey, plan kita adalah kita kena tengok bahagian pemadang. Bahagian pemadang. Okey, pemadang tu berada dekat dengan kita atau jauh dengan kita. Kalau dekat dengan kita, kita boleh pukul di atas, over dia punya kepala. Pemadang tu ialah yang jaga di kawasan, yang jaga di kawasan kita tu. Okey. Jadi sebagai pemukul dia kena rancang diri dia untuk pukul atas atau pukul bawah. Oh, begitu. Itu adalah strategi yang seterusnya. Oh, macam-macam kita nak fikir sebenarnya kan. Tapi saya pasti sebenarnya permainan kriket Adiwira ni senang juga cikgu. Kalau kita faham prinsip asasnya, teknik asasnya, insya-Allah kita semua boleh main kriket dan tentu dengan latihan yang lebih lanjut. Ya, betul. Bolehlah kita dapat pemukulan yang cantik yang mengikut strategi kita tu. Ya. Menarik betul cikgu. Dan juga seperti saya tengok yang adik Auf pukul tadi, kadang-kadang pun saya nampak memang tinggi ke sana kan. Ya, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang ada rendah, ada yang rendah ke belakang tadi tu. Sebab apa? Dia dah tahu macam mana nak buat strategi pukul atas atau pukul bawah. Maksudnya dia dah boleh adaptasi pukulan atas atau pukulan bawah. Dan pukulan Auf tadi kuat. Berbanding dengan saya, walaupun nak ikutkan saya mungkin tinggi sedikit, besar sikit, tapi pukulannya kuat. Sebab apa? Dia berada dalam keadaan stabil, dia fokus pada bola dan dia laksanakan dengan betul. Sebab tu dia dapat maksimum pukulan. Baik, wah, menariklah saya rasa. Ni memang cikgu, kita ada pelapis baru ni cikgu. Betul, pelapis pemain baru. Negara kita, dan insya-Allah kita ada pelapis pemain negara untuk kriket. Dan cikgu, sekarang kita akan berehat sebentar. Tentunya macam-macam dah Cikgu Nazril kongsi bersama kita dalam segmen ni Tapi tentu banyak lagi Cikgu Nazril nak berkongsi dengan kita mengenai kriket Adiwira. Tentunya kita nak tahu dengan lebih lanjut kan. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Slot Sukan Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Kita dalam slot sukan, kita begitu bersemangat hari ini dan nama saya Hanif Sean. Hari ini sama-sama kita sedang belajar mengenai kriket Adiwira dan bersama saya ialah Cikgu Nazril. Cikgu Nazril ni juga bukan sahaja jurulatih kriket Adiwira, juga pemain kebangsaan. Bersama saya tentunya pelapis-pelapis untuk yang masa depan lah cikgu. Ya, betul, masa depan negara kita. Negara kita ada Nazril kan? Nazril juga ni. Cikgu Nazril, murid kita pun Nazril, dan bersama saya Syakil di sini. Betul, Syakil Baik cikgu, dalam segmen ni cikgu, kita nak belajar mengenai banyak lagi teknik di sini. Ya, okey. Kali ni kita akan bercerita mengenai cara mendapatkan mata larian. Cara mendapatkan mata larian. Okey, macam sebelum ni kita dah pukul apa semua, tapi macam mana nak dapatkan mata larian? So, kali ni saya akan menunjukkan macam mana nak mendapatkan mata larian. Mata larian. Agaklah kalau kita pukul je tapi tak dapat mata, tak berlari pun tak dapat mata. Nak dapat mata larian supaya kita boleh menang di situ. Baik, bagaimana kita lakukan nak mendapat mata larian ni cikgu? Okey, seorang di sini, seorang di sana. Baik. Siapa nak pergi sana? Baik. Okey, Nazril di sini. Okey. Alright. Okey, Hanif. Ya cikgu. Situasi dia
sangat senang. Okey, di mana Nazril akan pukul. Okey, dan dia perlu tengok kawasan tu adalah selamat atau tidak untuk mendapatkan mata larian. Okey, cara mendapatkan mata larian, okey, dia ada 1 sehingga maksimumnya 6 larian. 1 sehingga 6 larian maksimum. Baik. Okey, kalau 1 larian, adik Nazril perlu berada di sebelah sana. Itu dikira 1 larian. Kalau 2 larian, dia kena lari dan patah balik. Ini dalam satu pukulan ni juga? Dalam 1 pukulan. Baik. So dalam 1 pukulan boleh sehingga maksimum 6 larian dan minimum adalah 1 larian ataupun tak ada larian. Tak ada larian, tak ada larian pun boleh. Kalau terpukul mungkin bola tu depan ni rasa saja tak dengan pemandang ya kan? Ya, pemadang. Baik. Okey, contoh kita buat. Okey, ready? Okey, kita buat untuk 1 larian. Okey. 1 larian, go. Okey, ini adalah 1 larian. Okey. Okey, ready? 2 larian. Okey, ready, go. Lari pemain akan membawa Bat. kayu pemukul. Wajib Bat bukan wajib, perlu bawa bat. Sebab apa? Kita nanti bila 2 larian, kita bila kena lari, kita tak perlu masuk badan kita ke dalam kawasan pukul ni. Kita hanya letak bat. Okey, bagi contoh. Kita perlu hanya letak bat dan kita patah balik. Okey, ini simulasi ni di mana pitch yang sebenar, keadaan padan sebenar adalah lebih panjang. Tapi untuk simulasi kali ini saya hanya tunjuk yang kita punya pendek sikitlah kan. Simulasi dia juga. Cikgu, yang pembaling bola berada di tengah-tengah di sebelah sini. Pembaling akan baling dan dari sana adalah pemukul. Sebab tu pembaling akan baling dari atas dan pemukul bersedia untuk pukul bola. Dan kalau rasa boleh lari, okey, lari. Yes. 1, go. Lari. Ini adalah 1 larian. Ini 1 larian ya. Okey, 2 larian. Pukul. Yes, go. Okey, kalau 2 larian, sebab tu gunanya bat ni kita letakkan di dalam, Kita sentuh saja. saja dan kita patah balik. Tak perlu kita masuk seluruh badan ke dalam. Baik. Sebab apa? Ini orang kata apa? Kita dah menjimatkan jarak untuk kita patah balik. Oh, menarik cikgu. Saya nak tanya juga, kalau kita ada 2 pelari di kiri dan kanan yang membawa kayu pemukul tadi, Betul. bagaimana mereka berkomunikasi cikgu? Okey. Nak pastikan yang macam, saya nak patah balik, tengok dia pula dah tertinggal. Okey, cara komunikasinya adalah ada 2, iaitu yes atau no. Yes atau no. Betul. Okey, yes maksudnya pemukul kena lari. Sambil berlari tu dia boleh cakap 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Waktu berlari tu. Dan kalau contoh tiba dia pukul, dia rasa tak selamat. Ya. Yeah. Okey, rasa tak selamat, Bola dah tangkaplah pemandang dah dapat bola tu. No. Oh. Maksudnya dia masih lagi selamat. Dia masih lagi berada posisi pukulan ni. Kalau dia rasa macam contoh boleh lari, yes. Yes tu betul. Okey, 1, 2, 3. Oh, seperti itu. Cikgu, kalau dia kata yes, Okey. dah berlari tapi tiba-tiba dua-dua tinggal kat tengah, kemudian bola tu dah sampai balik. Apa jadi tu cikgu? Itu ada sebabnya. Nanti saya akan ceritakan kemudian. Tengok, guru kita banyak misteri ni, mesti banyak-banyak macam-macam kita nak belajar ni kan. Betul. Baiklah cikgu, saya rasa ada lagi cikgu ingin kongsi mengenai teknik yang kita sedang belajar sekarang. Tak ada. Setakat ni, ini adalah paling asas, iaitu yes dan no. Betul, lari 1 dan lari 2. Kalau kita tengok ada sukan macam baseball, dia akan lari diamond, bulatan. Tapi macam kriket, dia akan lari 2 arah sahaja. 2 arah sahaja. 2 arah sahaja, dari sini ke sana. Baiklah, tadi kita sudah perhatikan bagaimana kita ingin mendapatkan mata larian maksimum yang penting tu kena buat banyak-banyak kan cikgu? Betul. Buat sebaik mungkin sebab kita nampak mata mesti nak menangkan dalam game, dalam permainan kriket Adiwira ni. Sekarang lepas ni kita akan perhatikan Cikgu Nazril bersama murid-murid kita nak meng-outkan pemukul pula. Nak mengeluarkan pemukul. Jom sama-sama kita saksikan. Bagi larian tak sampai, okey, pemukul akan berlari ke arah stump ataupun rumah kawasannya, dan pemukul tidak sempat sampai ke arah garisan di mana pemukul perlu berada di dalamnya, tetapi bola lebih awal sampai ke bahagian kayu pancang, kemudian pemadang seterusnya akan dapat dan jatuhkan bails tersebut. Okey, kita cuba demo. Okey, go. Okey, ini adalah simulasi di mana larian tak sampai. Pembaling sudah
baling lebih awal berbanding pemukul yang lewat sampai ke garisan rumah ini. Cara out untuk menangkap ataupun menyambut adalah pembaling membaling bola, kemudian pemukul memukul bola ke atas, ke udara, kemudian pemadang seterusnya akan menyambut bola tersebut. Okey, jadi Nazril tolong balingkan. Cara seterusnya untuk mengeluarkan pemukul adalah dengan pembaling membaling bola, kemudian pemukul terlepas pukulan dan bola tersebut terkena kayu pancang ini, mana bales akan jatuh ke tanah. Okey, baik. Baiklah, kita sudah saksikan tadi Cikgu Nazril mengajar kita teknik mengeluarkan pemukul ataupun kita nak outkan pemukul. Ada 3 teknik iaitu menyambut, larian tak sampai dan juga ball out. Kita pun sebenarnya sudah sampai ke penghujung rancangan Cikgu Nazril. Okey, alright. Cikgu macam-macam dah cikgu ajar kita hari ini. Boleh cikgu berikan kepada kita murid-murid di rumah rumusan yang kita telah belajar teknik-teknik batting pada hari ini dalam permainan kriket Adiwira. Okey, saya rumuskan semuanya. Okey, daripada mula kita buat latihan macam mana posisi kedudukan pemukul tu. Okey, kemudian cara kita nak pukul. Okey, lepas tu kita dropkan bola untuk pukul. Lepas tu lemparkan bola kepada pemukul dan pemukul pukul ke semua arah. Okey, seterusnya kita tunjukkan macam mana larian perlu dibuat untuk mendapatkan mata larian yang maksimum. Komunikasi tu komunikasi penting. Yes, no. Komunikasi Komunikasi yes, tu penting. no. Okey, kemudian satu lagi kita di bahagian macam mana kita nak macam mana pemukul ni keluar ataupun out. Nak keluarkan pemukul tu. Ya. Yeah. Okey. Dengan itu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru hari ini iaitu Cikgu Nazril. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas segala tunjuk ajar cikgu dan nasihat hari ini. Dan juga tentunya banyak lagi kita nak belajar. Pastikan anda terus bersama kami di Didik TV KPM dalam slot sukan kalau nak tahu mengenai sukan dan permainan yang lain-lain. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Bye semua. Bye.